Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mula lagi kita punya kelas kali pertama juga, iaitu kelas matematik tingkatan 4 insya-Allah. Kalau kamu tengok syllabus kamu teks, saya tak tahu lah kamu dah dapat ke belum kan. Kalau yang dah dapat tu nanti, kalau tak dapat, kalau kamu nak buku teks digital, saya boleh bagi buku teks digital. Ada link dia, boleh download okey kat Telegram. Tapi kalau kamu dapat buku teks, boleh tengok syllabus dia memang berbeza daripada yang sebelum ni kan. Jadi untuk matematik Form 4 tahun ni, kamu dah tak boleh pakai yang abang kakak kamu yang Form 5 dulu ya. Dah tak boleh. SPM dulu tak boleh pakai, out dulu. Math boleh lagi. Math dia tak tukar banyak. Sikit je tukar. Tapi math banyak betul dia tukar. Kan? Okey, kita try. Start terus tengok. Sedap dah sini. Bab pertama, kamu tengok bab pertama. Dia punya bab dengan math lebih kurang. Fungsi. Tapi dia lain sikit. Ini matematik dia lain sikit. Dan topik ni antara topik yang paling panjang nama dia. Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu formula ubah. Right? Okey? Kita tengok nombor 1. Tapi benda-benda dia tak susah mana pun. Dia simple je. Dia senang-senang je. Kamu dah banyak belajar dalam tingkatan 3, tingkatan 2 saja. Okey? Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu formula ubah ataupun bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Apa syarat kuadratik dulu kan? Kuadratik. Syarat kuadratik, samaan dia adalah AX kuasa 2 campur BX campur C. Ini kita panggil dia ungkapan kuadratik. Ungkapan kuadratik. Okey, nampak? Ada tengok beza dia. Syarat dia A ni mesti wujud. A mesti wujud. A tak boleh kosong. Itu saja. A tak boleh sama dengan kosong. Yang lain tak ada pun tak apa. Dia maksud dia kat sini, untuk kuadratik, syarat dia kena ada kuasa 2. Kuasa 2 kena ada. Kalau ada kuasa 2, maksudnya nama dia kuadratik. Okey, kuasa 2. Kalau tak ada kuasa 2, itu bukan kuadratik. Okey, ini ungkapan. Bila dia jadi AX kuasa 2 campur BX campur C, sama dengan kosong. Dia letak sama dengan dia terus tukar nama dia jadi persamaan. Persamaan kuadratik. Benda yang sama je. Cuba cerita dia, apakah ungkapan? Ungkapan tak ada persamaan. Sama dengan. Persamaan ada sama dengan. Itu saja cerita dia. Dan kuadratik dia mesti sama dengan kosong dan mesti ada kuasa 2. Yang 2 ekor ni dia ada boleh, tak ada pula. Okey? Tengok contoh Dah dapat datang. Nampak okey? Yang pertama A. Ni senang dia bagilah. A. X kuasa 2 tolak 5. Yes. Kenapa saya begitu yes? Dia ada kuasa 2 dan unknown-nya 1. Satu unknown. Yes. B pula. B 2x kuasa 2 tambah x tolak 2. Yang ini dia ada kacau kat situ. Ada gangguan kat situ. Okey, syarat x kuasa 2 dah boleh lah. Nampak? Ataupun ada x. X kuasa 2 ataupun x. Tiba-tiba ada kuasa negatif 2. Bukan kuadratik. Kuadratik tak boleh ada kuasa negatif. Dia kuasa paling besar dia adalah 2. Lepas 2 dia boleh ada 1. X saja. Nampak? Dia tak boleh ada orang lain. Tiba-tiba ada 3, ada 3/4 tak boleh. Itu namanya kuadratik. Yang bukan ini awal-awal dah bukan. C. 3y kuasa 2 tolak 3x campur 1. Syarat kuasa 2 betul. Syarat kuasa 2 dia betul. Tapi yang ini masalah dia 2 unknown. Jadi dia bukan. Sebab soalan kita nak kuadratik 1 unknown. Ini kuadratik tapi 2 unknown. Tak boleh juga. Jangan ambil. Okey? Dia bukan. Dia cam je. D. Kita dia negatif 1/2 M kuasa 2. Okey. Cuba tengok yang macam mana. Syarat kita apa? Kuasa 2. 1 unknown. Yes. Orang depan ni kita tak kisah.
A kita ni tak kisah. Siapa pun tak apa. Kecuali kosong yang tak boleh. Orang lain semua boleh. Kita tak peduli siapa yang ada depan. Yang penting tengok ni dulu. Kuasa dia berapa? 2. Bagus. Kalau 2 maksudnya kuadratik. Ada kuasa lain? Tak ada. Okey. Berapa unknown? 1. Maksudnya kuadratik 1 unknown. Yang depan ni, dia bagilah macam mana pun. Yang depan ni kadang-kadang dia telik kamu. Dia letak nombor dia klik. Dia tanya, adakah ini kuadratik? Kamu jangan kena sepuh tengok betul. Kuadratik tak tengok pada nombor kat depan. Dia tengok pada unknown. Okey? Itu kuadratik kan? E awal-awal dah bukanlah E. E X kuasa 3 tolak X. Ini bukan kuadratik. Ini namanya bahasa Melayu kita panggil kubik. Kubik kan? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris cubic. Kuasa 3. Kuasa 3 cubic. Okey? Nombor F. F kita tengok F kat situ. Cerita dia. F kat sini adalah X kuasa 1/2 campur 2X tolak 1. Kuasa 1/2 ni apa? Dia bukan kuadratik. Kuadratik hanyalah kuasa 2. Ni bukan dah. Sekarang saya nak kamu cuba jawab tu kejap. Apa jadi dengan G? Apa jadi dengan H? Apa jadi dengan I? Dah senang dah nampak. Dah senang dah. Okey? Apa jadi? Cuba try. Cuba. Cuba kejap. Sengit. Buat saya rasa macam sengit tak buat ni. Okey, sikit kot. Nampak. Macam lah benda ni. Okey. Faham? G apa? Bukan. Kenapa bukan? Orang satu kuasa 2 ke atas, dia kuasa 2 di bawah. Bukan. Dia bukan. Tak boleh ni. Dia mesti kuasa 2 ke atas. Kalau kuasa 2 kat bawah, kita panggil dia, kalau kita susun pula, dia akan jadi X kuasa negatif 2. Bawah, naik ke atas, akan jadi kuasa negatif. Itu kita belajar dalam topik indeks. Form 3. Okey? H. P kuasa 2 tolak 1/2 P campur 3. Cantik. Ini lengkap. Macam ni. Lengkap. Ada kuasa 2, ada P saja, ada nombor saja. Ini kita panggil dia kuadratik komplit. Lengkap. Tapi dia tetap kuadratik. Macam mana kuadratik? Tetap kuadratik. Komplit tak komplit, namanya kuadratik. Okay? Yang N tolak 2. Kalau kamu tengok macam ni, kamu expand dulu lah. Kembangkan. Ingat lagi kembangkan? Kembangkan dulu. Ini kembangkan. N darab N jadi N kuasa 2. Tolak N darab 2 jadi 2N. Jadi ini juga adalah kuadratik. Boleh? Okey? Kalau boleh, kita teruskan lagi tengok nombor 2. Cuba baca dulu. Cuba baca. Baca lebih kurang. Baca lebih kurang, kamu akan nampak idea apa nak kena buat. Boleh? Okey? Masuk terus. Nampak ni tak habis. Just semalam tak sempat habis. Kita kena sambung. Okey? Tengah hari ni, ngantuk ni. Kamu buat sekolah tadi? Tak boleh sekolah pun kan? Online je kelas. Biarkannya cikgu dah buat kelas online ni. Kan? Sekolah dari pagi online sampai ke petang. Sambung lagi kelas saya online lagi. Cantik. Kan? Okey? Soalan seterusnya, tentukan nombor 2. Yang ini penting. Tentukan ABC. Kita dah tahu. Ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 campur BX campur C. Apa maksud ABC ni? Maksudnya, apa saja yang ada kuasa 2 namanya A.
Apa saja yang ada X, namanya B. Apa yang tak ada X langsung, namanya C. Sebab ada 3 orang yang cerita dia. X kuasa 2, X dengan tak ada X. Okay. Berapa orang pun dia tak kisah. Kita ambil je. Di contoh A, dia bagi senang lah. 2X kuasa 2, tolak 5X tambah 1. Ini easy. Ini X kuasa 2. Jadi depan dia adalah A sama dengan 2. Ini X. Depan dia jangan silap ni ada apa? Negatif 5. B sama dengan negatif 5. Belakang tak ada X langsung. C sama dengan 1. Ini senang. Mula-mula senang lah. Okay, B. Tengok B. X kuasa 2 tolak 2X. Yang ini senang juga. Yang mana? Tak ada orang kat depan. Kalau tak ada nombor, maksudnya nombor kita tu nombor 1. Jangan silap. Bukan tak ada terus. 1. Sebab 1 tak payah tulis. Sebagai coefficient perkali dia. Jadi A sama dengan 1. B kita X. Tengok depan dia. Jangan hati-hati sini. Negatif ni selalu belajar tinggal. Negatif 2. Okay. Dia dah senang lah. C pun sama juga. C 2Y kuasa 2 campur 1. Huruf apa pun tak kisah. Asalkan kuasa 2, 1 unknown. Okay. Jadi kat sini kita dah dapat A. Saya dah tak garis lah. Saya anggap kamu dah faham. A sama dengan 2. B ada tak? B tak ada. Sebab B maksudnya orang yang ada X. Dia tak ada. Jadi B dia sama dengan 0. C sama dengan 1. Okay. Dia suruh tentukan. Saya lupa tentukan ni. Yang ini sama. Tertinggal. C sama dengan 0. Tak ada maksudnya 0. Okay. Boleh. Boleh try sekejap. Try. Mau try buat. D, E, F, G, H, I. Senang ni. Cuba buat sikit. Cuba. Kejap je. Kita bincang terus. Kejap je buat. Cuba. Boleh? Cuba tengok. Ini basic ni sebenarnya kamu dah belajar dah. So ni dalam tingkatan 3 dia belajar sikit kan. Basic dia lah. Boleh cari dulu soalan. Kita tak C, D. D kita siapa? Negatif 1/2. P kuasa 2 campur 4P. D, E. 1 tolak X. Tolak 2X kuasa 2. F. 4X kuasa 2. G. H kuasa 2 campur 3/2H. Tolak 4. Okay. H. 1/3 K kuasa 2 tolak 2. I 2R R tolak 3. Okey, semua senang. Semua senang dia dah susun cantik kecuali satu seorang dia tak susun cantik. Yang ini siapa? Nampak ni A sama dengan negatif 1/2. B ni 4. C 0. Yang ini A sama dengan mana A? A ni yang disusun. Dia tak cantik susun saja kan. A adalah ni negatif 2. B ni ni X saja. Kalau tak ada nombor maksudnya 1 ni kan. 1 dia adalah B kita negatif 1. C depan sekali 1. Okey, ini pun sama. A kita sama dengan 4. B tak ada. C tak ada. Kosong. Okey. Ini A sama dengan tak ada nombor maksudnya 1. B 3/2. C negatif 4. Ini mula-mula dia senang belajar ni. A sama dengan 1/3. B sama dengan tak ada. C
C dapat negatif 2. Direct, simple. Bawah. Yang ini kena kembangkan dulu. Kembangkan. Kita akan dapat 2R kuasa 2 tolak dengan 6R. Bila kembang dapat 2R tolak dengan 2 kali 3, 6R. Sama dengan A kita adalah 2, B adalah negatif 6, C sama dengan tak ada. Maksudnya apa? Kosong. Kosong tak ada. Jangan tinggal. Okey? Buka sebelah. Jadi senang sikit. Yes, pada. Okey, kita tengok yang seterusnya. 1.1B. Okey, tengok apa beza dia soalan dia. Dia kata tanya apa? 1.1B dia tanya kat situ. Tentukan bentuk graf bagi fungsi kuadratik yang berikut sama ada senyum ataupun masam bagi dia. Ini namanya bentuk graf. Okay, tengok. Apa cerita bentuk graf? Bentuk graf. Okey. Okay. Graf kuadratik memang bentuk dia U. Ataupun U terbalik. Kita panggil Jadi kat sini persamaan kita yang asal tadi AX kuasa 2 campur BX. Okey. Campur C. Okay. Tiba-tiba dia bagi kat depan ni sama dengan FX. Kamu faham datang apa pula FX ni? Ini yang semalam belajar dah faham sikit. Ini fungsi. Nampak? Fungsi. Belajar sama benda ni. Cuma apa benda ni? Benda ni. Pertama, A yang kita belajar tadi, saya cari A. A ni sebenarnya dia punya sifat dia hanya memberikan kita bentuk graf. Ini kita dapat. Bentuk graf. Maksudnya kalau A kamu positif, bentuk graf kamu senyumlah positif. Positif, senyumlah. Okey? Kalau A kamu negatif, masam. Nampak? Macam gini. Itu cerita dia. Apa ikat dia? Yang lain, tak ada dalam cerita ni. Bentuk graf tak terlibat orang lain. Dia hanya berlibat dengan A saja. A yang memberikan sifat kepada bentuk graf tersebut. Hanya A saja. Okey? Kita tengok soalan ni. Soalan dia ada dua je. Yang pertama, A dia bagi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Jadi tengok A je. A saya sama dengan 1. Oleh sebab itu A lebih besar pada kosong. Macam ni. Kenapa saya tulis tadi? Tadi saya positif. Ini faham. Ini faham dia positif. Kalau examiner yang tulis A positif, A plus ni lain. Kita tulis macam ni. Lebih besar pada kosong maksudnya apa? Maksud dia positif. Cara tulis dalam jawapan exam, cara faham. Jadi graf kita apa? Senyum. Buat, saya jawab ya. B. B dia kata apa tu? Gx sama dengan negatif x kuasa 2 campur 2x tolak 4. A kita jadikan. A sama dengan negatif 1. Maksudnya A kita lebih kecil pada kosong. Lebih kecil pada kosong maksudnya apa? Negatif. Jadi sifat graf kita masam. Boleh faham kan? A, apa guna A? A guna dia untuk bentuk graf. Bentuk aja. Berapa nombor dekat graf tu dia tak ada efek. Dia hanya tahu kerja saya bentuk. Macam mana bentuk? Saya bentuk dia. Bentuk. Kalau A makin besar A macam mana jadi graf tu? Makin kecil A macam mana cerita tu? Kemudian kita belajar.
Dia ada nilai tu. Jadi graf kita ni walaupun dia bentuk U, dia ada U panjang. Contoh U. Ada pelajar bentuk U je ni. Ni U juga, ada pelajar U macam ni. Macam ni cerita dia. Nampak? Ini kurus tebal ni pun ada efek dia. Ada punya kita boleh baca daripada nilai dia. Dia teka graf kita besar ni. Okay. Kemudian kamu akan jumpa ini kita faham apa dulu ni? Bentuk graf. Okey. Nampak sini kamu ada tak ramai ni, ada 3 orang je. Okey. Kat sini semua ni biasanya kalau yang awal-awal rajin belajar matematik ni, dia maksudnya dia sebelum ni dia suka matematik, dia minat. Orang yang minat saja yang masuk awal-awal kelas ni, dia cari nak belajar orang minat. Jadi kamu ni sangat minat pada matematik. Bagus cerita-cerita kamu mungkin ada sebab ada apa? Kaitan dengan matematik ni. Dahsyat ni. Apa ni? Akil, apa cerita-cerita Akil? Apa cerita-cerita? Cuba type sikit kan. Ada tak? Nak jadi apa Akil? Bagi tahu sikit. Sebelum kita masuk. IT. IT. Oh, dahsyat Bagus Akil. Saya suka tu. Sebab saya pun bidang IT dulu tapi saya tak jadi IT. Saya jadi cikgu. Tapi boleh insya-Allah. Zaman sekarang ni IT sangat diperlukan. Kalau jadi IT, jadikan yang sebaik-baiknya IT. Buat software, buat game. Sekarang buat game banyak buat duit. Buat game, buat platform, macam-macam. Nanti kamu akan belajar. Memang boleh, itu memang boleh jadi satu kerjaya yang hebat dalam IT. Kita tak mau yang jadi IT kerja dekat tempat biasa-biasa, tak mau. Be somebody. Okay? Nanti mungkin satu hari saya tengok tiba-tiba ada satu syarikat besar. Contoh NX nama syarikat tu. Dia buat macam lah dia buat. Dia buat software. Tengok dia punya Ustaz Akil, saya ingat. Akil ni tak belajar dengan saya perempuan. Itu kan cerita pun. Okey? Tengok seterusnya. Nombor 2. Bagi setiap graf fungsi kuadratik. Nyatakan julat bagi nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut titik minimum atau maksimum. Mudah. Kadang-kadang soalan macam ni yang pelajar jam. Kamu tengok. Kadang-kadang ada pelajar dia, cikgu. Dia ni tolong pasal. Cikgu graf dia bagi ni je. Ni je. Apa pun tak ada. Kosong. Nombor pun tak ada, persamaan pun tak ada, apa pun tak ada. Tapi dia minta apa? Dia minta apa yang pertama? Julat bagi A. Tengok. Julat bagi A. Dia minta yang pertama. Yang kedua dia minta apa? Titik minimum atau maksimum. Sama ada maksudnya kamu kena bagi tahu dia titik minimum atau maksimum. Itu kamu kena bagi tahu. Okey? Kat sini kamu akan tengok satu. Apa julat? Okey, julat maksudnya kena faham betul simple je. Julat maksudnya dia bukan nilai. Dia bukan nilai. Bila kamu nampak soalan pasal julat, dia cerita pasal julat, maksudnya jawapan kamu mesti lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini cerita dia. Ni fun kat dia orang ni. Ni conference saja semua ni. Ini cerita dia kalau soalan tanya julat. Mana kita jumpa cerita ni dekat tadi? This is julat. Julat. Datang ni lah julat cerita dia. Awak tanya apa julat? Sudah, tak ada apa. Ni julat. Jadi julat untuk A, kita boleh dapat melihat bentuk graf saja. Contoh graf ni. Kalau graf ni senyum, maksudnya julat A kita mesti lebih besar daripada kosong. Positif tu jawapan kita. Nampak? Simple je. Jangan terkejut tu. Apa benda tak ada. Minimum ke maksimum? Kalau dah senyum, titik dia kat bawah je lah. Apa nama titik kat bawah? Namanya minimum point. Titik minimum.
Kalau dia masang, titik dia apa? Maximum point. Itu jawapan untuk B. Apa jawapan untuk B? Jawapan untuk B dia bagi graf begini. Nah, habis sekali sama kat cerita. Dia buat apa benda ni? Graf saja bagi. Tapi bila kamu dah faham, kamu belakangkan. Soalan apa senang sangat ni? Apa julat dia? A, masa. Maksudnya lebih kecil pada kosong. Nampak? Lagi atau apa? Minimum ke minimum? Minimum ke maksimum? Titiknya adalah titik maksimum. Senang lah cerita. Kadang-kadang dia trik. Dia trik. Dia bagi macam ni. Dia bagi kat situ. Dia kata Fx. Contoh kan. Fx dia bagi sama dengan Px kuasa 2 campur Bx campur C. Dia bagi. Tapi dia nak bagi A, bagi P. Saja bagi P. Dia bagi kat graf. Graf tu tiba-tiba dia bagi bentuk graf tu macam ni graf. Dia bagi macam ni. Dia tanda sini nombor 3 contoh. Tapi dia minta apa? Cari julat bagi P. Ada pelajar tak tahu dia akan tertarik kat mana? Dia akan tertarik dekat nombor 3. Dia akan pergi tarik nombor 3 tu, tarik dia menjawab. Sebab tu je nombor yang ada. Kamu jangan kena tipu. Soalan macam ni dia nak trik kamu. Siapa P sebenarnya? P tu A. Graf apa? Graf senyum. Kalau graf senyum, jawapan kita apa? Dia nak bagi P. P kita lebih besar daripada kosong. Ni jawapan kita tak ada kaitan dengan 3 tu. Dia nak trik je. Kena hati-hati. Ada soalan macam ni. Dia nak trik kamu. Boleh faham Jadi dia masih lagi main kat mana cerita dia? Bentuk graf. A. Julat bagi A. Julat kalau positif, kita tulis kat sini. Okey, nampak dia nampak. Besar kosong. Ni A kecil kosong. Cerita dia. Okey? Ukas pula. Tengok, dia ada bagi graf pula tu. Aduh, apa benda pula. Tentukan titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri. Okey. Mana padam? Okey. Padam Okey. Nombor 3. Tengok nombor 3. Dia bagi satu graf A tu. Graf. Kamu akan nampak lah. Saya tak nampak. Dekat kamu mungkin nampak, saya nampak yang lukis tak nampak sangat lah. Okey. Pertama sekali dia tanya titik minimum atau maksimum. Itu pertama. First. Tentukan titik minimum atau maksimum. First kali kita tahu dia adalah titik minimum. Bila dia bagi graf, maksudnya dia suruh cari titik. Berapa titik dia? Kamu tengok dekat koordinat kamu ni, kita tengok naik atas ni. Berapa nombor dia? 4. Berapa kat sini? Titik ni 15. Apa koordinat dia? X, Y. Jadi jawapan kita apa? Titik minimum adalah sama dengan X kita 4, Y kita 15. Ini kita panggil dia titik minimum. Okey, titik minimum. Okey. Yang kedua dia minta apa? Persamaan paksi simetri. Apa maksud paksi simetri? Paksi simetri maksudnya benda yang belah dua graf. Jadi kalau graf kuadratik dia senyum U, yang belah dua di sini. Itu belah dua dia. Jadi apa jawapan dia? Ini adalah X sama dengan berapa dia punya ni. Saya tak nak bukti lah. Itu persamaan paksi simetri. Contoh kat sini kita dapat titik dia. X dia 4. Jadi persamaan paksi simetri dia adalah sama dengan apa? X sama dengan 4.
Dia senang je. Cuma susah dia apa? Sebab kena tahu. Ni apa kena tahu. Nampak? Kira easy. Kalkulator tak pegang katanya. Tengok congak dapat. Tapi kenapa? Kena tahu yang tu. Kamu kena tahu. Okey? Kamu tengok, cuba try. Rasa saya boleh buat dah semua. Dah boleh buat dah contoh. Cuba try tengok. Kita tengok B. Saya tak lukis graf B terus B jawapan pada B. Kamu try buat, saya padam. Okey? Tengok. B. Okey, B. Graf dia sum. Okey. Dia punya apa? Titik maksimum. Okey? Berapa titik maksimum dia? Tengok graf kamu sini. Berapa koordinat turun sini? Tengok tutup, kita dapat lebih kurang. Dia duduk tengah-tengah tu antara 2 dengan 4. Tengah-tengah antara 2 dengan 4. Siapa yang duduk tengah-tengah antara 2 dengan 4? Jadi kita panggil dia nombor dia 3 lah. Okey? Ada 3. Y dia, kena kira kotak ni. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 10, 11, 12, 13, 0.5. Kamu nampak tak kotak kamu? Kita kamu nampak kotak. Kalau kamu nampak kotak, kamu boleh kira. Dia dapat ni, saya tengok tu dapat 13.5. Jawab betul. Saya rasa lah. Dia ni betul ke 4 ni dah? 3 betul. Poin 6. 6.6. Okey. 6. Boleh dapat betul tak? Tu kamu tengok. Saya rasa macam betul je. 13.5 Saya ada berapa kotak je tengok. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Betul? 7 kotak daripada 10. Pada 10 tu naik 7 kotak, jumpa dia punya puncak. Puncak dia 7. Dan 7 kotak maksudnya satu kotak kecil itu adalah 0.5. Dapat 3.5, jadi jawapan kita adalah 13.5 betul. Okey? Soalan dia, paksi simetri. Simetri senang. Simetri X sama dengan 3. Macam tu. Okey? Tengok soalan C pula. Kita tengok betul ni graf ni. Dia bagi. Kalau dia bagi macam ni, kamu akan nampak paksi X dia. Tengok paksi X dia. Dia macam tak ada nombor banyak tau. Bila tak ada nombor banyak, kita cari purata. Macam mana purata? Macam ni. Dia akan jadi macam ni. Tentu. Okey. Untuk paksi X, kita nak ambil tengah. Tengah ni maksudnya kita akan ambil yang belah kiri, campur belah kanan, bahagi 2. Purata. Campur belah kanan, bahagi 2. Contoh, -4 campur dengan kosong, bahagi 2. Dan kita akan dapat X kita sama dengan -2. Jadi kita akan dapat apa dulu? Kita akan dapat, kita panggil dia paksi simetri dulu. Paksi simetri purata, campur bahagi 2. Okey?
Jadi koordinat dia kat sini kita tahu dah. Koordinat dia maksudnya dia mesti negatif 2. Berapa y dia? 4. Jadi dia dapat 4. Ini kita panggil titik maksimum. Mata saya cakap cari pemata dah rambut tak nampak sangat. Kalau kamu boleh nampak tu okey. D. Cuba buat D sekejap. Dapatkan apa? Titik minimum atau maksimum dan juga paksi simetri. Itu okey, dapat kamu boleh type dekat chat kamu tu. Type tengok. Okey, stop juga ni. Saya rasa kamu akan dapat apa? Paksi simetri akan dapat. Cuma graf dia kena 3 betul. Yang pertama, dia bagi titik kat sini 0,3. Dia bagi titik kat sini adalah 4,3. Nak dapat paksi simetri, kita hanya perhatikan pada X. X formula kita apa? Kiri campur kanan bagi 2. Dapat jawapan kita X sama dengan 2. Itu kita panggil apa? Persamaan paksi simetri. Jadi koordinat kita bawah ni, kita boleh dapatlah koordinat kita 2 dapat. Masalahnya koordinat Y. Sebab apa? Kalau kamu tengok graf ni, kan? Dia tak ada nombor. Ni je nombor. Sebab tu dia kena kira. Sebab tu kena kira kecil-kecil. Kotak kecil ni, berapa kotak pergi 3? Berapa kotak pergi 3? Kamu kira dia. Ya, 15. 15 kotak. Naik. Okey. Bawah, pergi bawah. Apa ni? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawah 10. Baru kita boleh tahu koordinat dia. Maksudnya apa? 15 nak jadi 3. Maksudnya 15 kita bahagi dengan 5 dapat 3. Jadi 10 pun kena bahagi 5 dapat apa? 2. Tapi depan kat bawah negatif 2. Dapat jawapan kita negatif 2, negatif 2. Cerita dia untuk titik. Bagi graf kena baca betul-betul lah, tengok yang cerita sikit. Tapi dalam SPM biasanya dia jarang bagi kita ni. Biasanya dia nak tahu kamu knowledge kamu je. Biasanya kalau macam ni apa? Kalau ada nombor-nombor, bagi nombor-nombor je tadi. Kamu kena faham graf. Okey? Jadi saya ulang balik. Untuk bahagian ini, yang penting sekali, kalau dia bagi graf, kita boleh dapatkan apa? Titik minimum atau maksimum. Yang kedua, persamaan paksi simetri. Minimum atau maksimum ni terpulang kepada bentuk graf. Kalau bentuk dia senyum, maka titik dia adalah minimum. Kalau bentuknya masam, titik dia namanya maksimum. Itu nama. Minimum atau maksimum. Minimum bawah, maksimum atas. Okey? Pergi terusnya 1.1C. Okey, jom tengok. Apa cerita dia? Fungsi kuadratik di bawah melalui titik seperti yang dinyatakan. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Ini nak cari C. Sebelum tu saya cerita. Siapa C?
Siapa C ni? Kita dia. Kita tengok ni. Jadi yang pertama. Tadi saya beritahu lah. Kuadratik A, X kuasa 2 campur BX campur C. Okey. Kita panggil dia fungsi kuadratik. Bila kat depan ada X, maksudnya fungsi kuadratik. Sama dengan kosong, persamaan kuadratik. Tak ada sama dengan ungkapan kuadratik. Dia dah ada nama dia. Apa? Cerita dia tadi cerita A. A cerita dia bentuk graf. Kalau A lebih besar pada kosong, senyum. A lebih kecil pada kosong, masam. Kalau senyum, minimum. Kalau masam, maksimum. Daripada graf ni boleh dapat juga kita panggil dia paksi simetri. Itu pertama. Yang kedua, C. Dia depan, belakang, tengah kemudian. C. C kita panggil dia pintasan. Pintasan Y. Dekat mana pintasan Y? Contoh macam ni cerita dia graf dia. Contoh tarik ni. Ini saya letak nombor 2. Nampak? Senyum maksudnya apa? A kita positif. Yang dekat ni Y. Y ataupun Fx sama. Fx dengan Y benda sama. Dia kena dekat sini. Ini kita panggil dia tempat C. C adalah tempat dia memintas paksi Y. Graf tu kena paksi Y. Kat mana dia kena? Kita panggil dia C. Okay? Macam mana nak kira C? C ni koordinat dia. Kalau saya letak 2, saya letak C lah. Koordinat dia adalah 0 C. Maksud dia C berlaku apabila X sama dengan 0. Itu C berlaku. C berlaku apabila X sama dengan 0. Okay? Ataupun apa-apa koordinat ke dalam persamaan. Betul. Okay? Tengok ni. B. A. Fx sama dengan X kuasa 2 campur 7X campur C. Okay. Kalau dia bagi macam ni, dia suruh cari C. Dia kena bagi koordinat. Koordinat yang dibagi pula adalah 0,5. Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena tahu 0 ni siapa punya. 0 ni adalah X punya. 5 ni adalah Fx. Jadi apa kita buat? Kita pergi buat masuk dia orang. Siapa masuk dulu? Fx. Siapa Fx? 5. Masuk. Tempat Fx 5. Tempat X apa? 0. 7. Tempat X 0. Tambah C. Ambil kalkulator di 0 campur 0, 0. Yang tinggal apa? C. Jadi jawapan kita C sama dengan 5. Senang kalau dia pakai 0. Kalau bukan 0, kena tengok apa jadi. Okey, tengok B. B Fx sama dengan 2X kuasa 2. Okey. Tolak 4X tambah C. Dia bagi tahu titik dia 2 negatif 3. Jadi kena ingat, siapa 2 tu? 2 ni adalah X. Siapa negatif 3? Fx. Masuk di tempat Fx kita gantikan dengan negatif 3. Tempat X gantikan dengan 2. Tengok hati-hati. 2. Tempat X mesti letak dalam kurungan 2. Betul cara dia. Tolak 4 kurungan tak 2. Campur C tak tahu, baru boleh kira C. Macam mana kira C? Kamu kira dulu yang ni. Ini yang berapa ni? Negatif 3. 2 kali dengan 4. 8. 2 pun 8. Apa pun nampak? 8 tolak 8. Habis. Yang tinggal apa? C sama dengan negatif 3. Dia tak susah pun sebenarnya. Senang je. Okey. Masukkan. Kamu kena cakap kita panggil dia apa? Substitution. Penggantian. Lama? Tak apa. Kita dah padam.
Boleh? Okey, sekarang C. Tu lagi. Dia bagi siap ni. Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 campur x campur C. Dia bagi tahu kat situ. Pintasan y sama dengan 4. Apa pintasan y ni? Kalau soalan macam ni, perlu tak kira? Tak payah kira. Kita gunakan knowledge saja. Apa knowledge kita? C ni adalah pintasan y. Kalau pintasan dia y dia 4, maka C kita pun 4 lah. Sebab C adalah pintasan y. Tak payah kira. Koordinat pun tak bagi. Boleh Okey. Terus Boleh faham? Ambil dulu kejap, isi padam. Kalau kamu tak sempat salin, bagi tahu. Buka je mic, cakap je. Ada 3 orang je. Apa? Boleh? Okey, cantik. Sekarang kita tengok apa jadi seterusnya. Raja di sebelah menunjukkan 2 graf fungsi kuadratik. Y sama dengan fx dan G sama dengan y sama dengan gx. Dilukis pada pensil sama. Nyatakan julat nilai P. Okey. Julat nilai P. Tengok. Okey. Graf dia ada macam ni. Satu graf dia kurus. Satu graf gemuk sikit. Gemuk sikit. Yang gemuk sikit tu adalah fx sama dengan negatif px campur 3. Gemuk sikit. Yang kurus ni yang kurus. Yang kurus tu adalah gx. Gx sama dengan negatif 4 x kuasa 2 campur 3. Okey. Nyatakan julat nilai P. Okey, yang ini kita tahu yang pertama. Bentuk graf dia dah tunjuk. Bentuk graf dua-dua masak. Sebab tu dia letak negatif siap-siap. Dua-dua ada negatif. Negatif menunjukkan apa? Bentuknya masak. Okey. Kemudian nak kata julat dulu sama ada kosong. Dia lebih kecil daripada kosong. Dua-dua dah negatif. Jadi bentukkan sebab apa? Dia tak tanya pasal bentuk graf. Tapi dia tanya benda apa? Kenapa dia bagi ni 4, dia bagi ni P? Kenapa dia bagi yang ini 4 nombor dia, yang ini P? Okey, kena ingat simple je. Jawapan dia. Okey. Yang pertama sekali, apa yang kamu nampak graf ni? Seorang kurus dan seorang lagi apa? Gemuk. Seorang kurus, seorang lagi gemuk. Okey? Apa efek dia? Contoh, efek dia. Okey? Dia senang je efek dia. Kita tak tengok simbol. Kena ingat A kita ni. A kita ni, dia punya positif negatif. Kalau A kita positif, A lebih besar pada kosong, maksudnya dia positif. Ini menunjukkan bentuk dia. Bentuk dia. Kalau A dia negatif, bentuk dia masam. Negatif positif hanya menunjukkan bentuk dia. Apa efek pada nilai A tersebut? Nilai A. Nilai A dia efek size graf. A efek size graf tu. Apa jadi kalau graf kamu ni kurus? Apa jadi kalau graf kamu tu gemuk? Macam tu. Okey? Dia simple je. Contoh, saya ambil kat sini. Lagi besar nombor tu, kan? Lagi kurus graf tu. Dia kembali. Lagi besar nombor tu, lagi kurus graf. Bukan. Dengan tengok negatif kan. Negatif ni tak tengok. Kita tengok nombor dia, nombor sebelah ni.
Nombor ni. Ini nombor 4. Ini P. Kan? Lagi besar nombor, lagi kurus. Dia macam orang makan. Orang makan pula silap. Orang makan lagi banyak dia makan, dia gemuk lah dia tu lah. Orang makan. Ini contoh macam ni. Kamu ingatlah lagi besar nombor tu, dia lagi kurus. Okay? Lagi kecil nombor tu, lagi besar. Contoh kat sini 4 besar ni. Kalau yang besar ni, berapa P kita? Adakah dia perlu kecil pada 4 ataupun besar pada 4? Maksudnya apa? Kat sini P ni dia mesti kecil daripada 4. Sebab bila dia kecil pada 4, dia punya gemuk makin gemuk. Makin kecil makin gemuk. Makin kecil makin gemuk. Graf A. Nilai A dia memberikan apa? Nilai A ni lagi kecil A tu. Jadi kita ayat dia. Lebih kecil, lebih gemuk. Boleh ke? Maksudnya lagi kecil, dia gemuk. Ini soalan ni biasanya kita gunakan dalam soalan objektif. Objektif dia akan bagilah graf. Contoh dia bagi kat situ, Fx sama dengan 3x campur 5. A. B. Fx sama dengan 5x campur 3. Campur 3. Campur 5 juga. Bagi sama. Beza dia A. Okay. C. Dia bagi Fx sama dengan 3x negatif 3x campur 5. D. Fx sama dengan negatif 5x campur 5. Kemudian dia bagi satu graf kat situ. Graf dia sama macam soalan ni. Dia bagi yang kurus tu dengan yang gemuk tu. Kurus satu, gemuk satu. Okey. Yang gemuk ni dia bagi Fx sama dengan 4x campur 5. Soalan dia, apakah persamaan untuk yang ini? Dari persamaan graf ini. I will have to ABC. Nampak? Kita dia. Ini pertama, ingatlah negatif. Yang pertama, kita tahu cerita dia apa? Ini negatif 4, maksudnya graf dia negatif masam. Nilai dia kegemukan, nilai gemuk ni 4. Jadi yang ini lebih kurus pada dia. Lebih kurus pada 4. Kalau dia lagi kurus, nombornya patutnya apa nombor dia? Nombor dia mesti lebih besar. Nampak? Bila dia lagi kurus, nombor dia akan jadi lebih besar. Jadi mana jawapan kita kat sini? A boleh? A awal-awal dah out dah. Kenapa dah out? Sebab awal-awal dia dah positif. Graf negatif, out. B pun out. Sebab apa? Dia pun positif. Okay. Yang tinggal negatif 3 dengan 5. Nombor mana lagi besar? Kita ambil nombor 5, bukan negatif. Nombor 5. Jawapan kita adalah D. Nombor dia. Nombor dia. Negatif positif tak tengok. Negatif positif hanya menunjukkan bentuk graf. Nilai dia menunjukkan gemuk atau kurus. Boleh faham kan? Okey. Tadi kamu dah belajar ke? Kalau kamu dah belajar dekat sekolah nanti kamu mungkin 2 kali faham. Tapi bila saya cerita dulu, pasal saya katakan saya cerita. Bila saya cerita dulu, kamu pergi kat sekolah kamu akan rasa wah faham cikgu ajar. Kamu kena ingat kelas dengan saya ni seminggu sekali je. Dengan cikgu kamu banyak kali. Jadi kamu kena betul tengok dia. Cuma bila kita belajar awal, kita senang faham. Apa yang cikgu ajar. Okey? Okey. Soalan seterusnya. Nombor 3, nampak? Ada gambar otak ni. Kalau dalam buku teks kamu nanti, kamu tengok ada gambar otak, maksudnya hebat. Kemahiran berfikir.
aras tinggi. Dia tak tulis kebat dia letak gambar otak. Kalau dia letak 2 otak, maksudnya lagi dahsyat. Kalau dia ada 3 otak, baca tak faham, normal. Jangan risau. Ini 1 otak je. 1 otak ni garanti boleh lagi. Jom. Boleh boleh kita rehat kejap. Kamu pun mungkin ada dahaga ke, nak pergi minum ke, ambil makanan ke, ambil pergi kejap, pergi toilet ke apa, pergi rehat kejap. Dah sejam saya takut dia ada tahan kencing tangga. Tak sonoh cerita dia. Boleh? Boleh Akil, Elisha, Nilia. Macam mana nak panggil nama Nilia ni? Nak panggil Nilia ke nak panggil Natasha ni? Nilia? Tak dengar. Elisha? Balkis. Panggil apa? Panggil Elisha ke Balkis? Oh, Nilia panggil Nilia. Okay. Elisha? Oh, tiba-tiba panggil baby je. Lain. Panggil Elisha. Oh, ingat panggil ada dua. Tak tahu kan, dua perempuan ni panggil baby. Yang lelaki panggil boboy. Macam. Okay. Bila rehat kejap, ambil air, minum. Saya pun rasa macam energi dah kurang ni sikit. Okay, kita sambung semula. Yang hebat. Okay. Okay, let's go. Tengok. Ini Elisha Akil. Okay. Graf dia. Ini K4 Okay, tapi knowledge kamu saya rasa kalau kamu follow cantik lah. Knowledge kamu cantik Sebab apa? Kalau biasanya kalau kat sekolah saya tak ajar macam ni. Kalau kat sekolah satu bahagian, satu per satu, belajar satu kali belajar semua. Buat 1.1 dulu. Habis. Esok datang pula yang lain nak belajar macam ni pula. Ini sekaligus belajar. Boleh pening kan? Tapi kelebihan dia apa? Benda yang kamu belajar awal-awal ni masih ingat. Yang kedua masih ingat. Sebab dia ada kesinambungan ni. Jadi kita senang faham. Sekali satu set sekali kita jalan. Contoh macam ni Okay. Bila saya bagi kat situ satu soalan, dia bagi persamaan fx sama dengan
KX kuasa 2 campur 6X campur H. Okey. Kat sini, yang pertama, yang kita tahu, K kita ni, nilai dia bersifat masam, maksudnya K kita mesti bersifat negatif. K kita mesti negatif. Okey? Itu betul. Dan itu yang penting. Ada K nak tahu apa nilai dia nanti kita tengok. Sebab dia tak ada perbandingan. Tak ada perbandingan. Jadi, soalan pertama A. Dia tanya, diberi K ialah integer dengan keadaan K berada di antara negatif 2, K dan 2. Yang ini kamu kena tahu. Siapa yang berada di antara ni? Kita tengok. Siapa nombor-nombor yang terlibat? Kalau kamu nak tahu, kita tengok sini. Contoh saya nampak negatif 2, saya buat lah. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Cara dia. Kemudian kita tengok simbol. Tak ada sama dengan. Kalau tak ada sama dengan, maksudnya dia tak sama dengan 2. Potong. Mula kita letak apa yang nampak tu. Tak ada sama dengan negatif 2. Maksudnya ini pun potong. Ini nombor-nombor yang tinggal. Nampak? Kemudian apa pengetahuan kita? Pengetahuan kita, K kita negatif. Di mana satu jawapan kita? Ni dia seorang yang tinggal. Oleh sebab itu jawapan kita K adalah sama dengan negatif 1. Siap. Itu kemahiran namanya. Berdasarkan apa? Apa yang kita belajar? Pengalaman kita belajar tu kita dapat buat. Okey? Tengok satu lagi. Bila dah dapat K, persamaan kita pun bertukar. Dah jadi apa? Fx sama dengan negatif X kuasa 2 campur 6X campur H. Kenapa negatif saja? Satu tak payah tulis. Okey? Sekarang kita tengok soalan B. B dia dah tukar, benda ni dah tukar. Dengan keadaan menggunakan nilai K di A dah. Hitung nilai H. Macam mana nak hitung nilai H? Nak cari nilai H, kita kena tahu X, kita kena tahu Fx. Maksudnya kena tahu koordinat. Ada tak dia bagi? Ada. 3, 14 dia ada bagi. Siapa 3 ni? X. Siapa 14? Fx. Dia macam kita cari C tadi. Kan H ni C? Nampak? Sama cerita dia. Masukkan. Kita dapat apa? 14 sama dengan negatif kan, X dalam kurungan negatif tak? 3 kuasa 2 campur 6 3 campur H. Okey, saya akan kira dulu apa? Ini negatif 9. Negatif 9. Ini 18. Ini 14. Okey. Nampak? Bila kita nak kira, kalau tanpa gunakan kereta, untuk buat kat otak kamu proses cepat, kamu kira positif dulu. Baca positif dulu. Kita baca apa? 18 tolak 9. Otak kita fikir cepat lagi. Kita baca 18 tolak 9. Kalau kita baca negatif 9 campur 18, kadang-kadang dia nampak sikit. Dia nak tangkap. Dia macam otak kan macam kita nak cakap satu dalam bahasa yang kita tak biasa. Contoh kamu baru belajar bahasa Korea. Korea belajar. Adalah ingat sikit-sikit kan, tapi bila nak cakap kita kena dia macam tu. Tapi bila kita benda yang biasa kita buat, cakap bahasa Melayu atau kat rumah cakap bahasa Inggeris ke, cakap Jawa ke, dia ekstra ada laju. Sama kan nombor. Kalau kita negatif 9 campur 15, kita tak biasa dapat. Kita baca macam mana? 18 tolak 9. Itu dah dapat. 9 campur H. Lepas tu dia akan jadi apa? 14 tolak 9. Sama tak? Jadi 14 tolak 9 kita akan dapat apa? 5. Jadi H sama dengan 5. Boleh Okey? Tengok. Simple je saja. Nak ganti-ganti. Tapi kalau tak tahu pakai kalkulator, kau tekan dengan kalkulator macam apa? Boleh pakai apa kalkulator? Jangan risau.
C. Boleh faham ni? Boleh faham kan? Okay. Kalau tak boleh faham, mau cakap terus, saya ulang. C. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X pula. Dah, dia main pantulan pula. Tak apa. Sekarang ni kita dah dapat C. Apa persamaan kita yang latest? Yang latest sama kita adalah Fx sama dengan negatif X kuasa 2 campur 6X campur 5. Jadi tempat H ni adalah 5. Sebab apa maksud pantulan? Pantulan kat mana? Pantulan pada paksi X. Jom kita tengok apa maksud pantulan. Padam. Ya, bila kita pantulkan, maksudnya graf ni kita akan pantulkan. Itu paksi X. Jadi bahasa kita pantulkan, ini adalah paksi pantulan. Kalau kita tu dia akan jadi macam ni. Kurang dia mesti sama tinggi, sama lebar. Nampak? Ini kita panggil dia pantulan pada paksi X. Okey. Apa efek ni? Efek yang pertama, titik ni dulu. Apa kamu nampak? X tidak berubah. X tidak berubah. 3 dia tetap 3. Tak berubah kalau titik tu. Tapi 14 tadi kat atas, sekarang duduk dekat bawah. Tinggi dia 14, sini pun tinggi 14 juga. Jadi kita bagi dia negatif 14. Itu efek ni. Nampak? Yang kedua siapa? Ni dengan ni. Itu efek ni. Apa efek dia? Ni 5 pantul ke bawah jadi negatif 5. Nombor 2. Satu lagi, apa perubahan dia? Bentuk graf. Kalau yang ini A kita negatif, yang ini A kita akan bertukar jadi positif. Itu sahaja cerita dia. Okey, apa soalan dia? Berikan jawapan anda dalam bentuk. Jawapan anda dalam bentuk pula. Macam mana nak buat dalam bentuk pula? Okey, tengok cerita dia. Yang pertama, jawapan untuk C ni, sini dia buat. Fx sama dengan negatif. Tukar jadi positif. Negatif, tukar jadi positif lah. Nampak? Yang kedua, 5 tukar jadi negatif 5. 5 tukar jadi negatif 5. Okey. Ada tak cerita pasal 6? Tak ada langsung cerita pasal 6. Apa jadi dengan 6 tu? Adakah 6 tu berubah? Okey, jom kita cek. Adakah 6 berubah ataupun tidak? Tengok Macam mana nak cek 6 berubah ke tak? Kita letak satu huruf. Contoh saya letak EX. Kita tengok 6 tu berubah atau tidak. Okey. Macam mana nak cek tu? Fx sama dengan X kuasa 2 campur PX tolak 5. Koordinat kita ada. Koordinat kita adalah 3 negatif 14. Masukkan. Bila kita masukkan, kita akan dapat negatif 14 sama dengan 3 kuasa 2 campur dengan 3 P tolak 5. Nampak? Ini akan jadi apa? 9 campur 3 P tolak 5. 9 tolak 5. Tinggal apa? 4. 4 tambah 3 P tolak 5. Negatif 14. Sorry. 9 tolak 5, 4. Kita pindahkan 4 ke sebelah sini. Bila pindah 4, dia akan jadi apa? Negatif 18 sama dengan 3. Okey. Sekarang apa jadi cerita dia?
P sama dengan negatif 18/3 negatif 6. Nampak? Apa efek dia? Efek dia, kita punya P itu pun akan berubah. 6 tu akan berubah. Simbol dia akan berubah. Okey, nombor sama. Okay, nanti saya cerita macam mana nak ya. Fx sama dengan x kuasa 2 campur tolak 6x tolak 5 itu. Okey, tapi cakap kalau soalan macam ni, tiba-tiba dia bagi markah dia 4. Kau nak buat dalam kerja satu persatu panjang. Betul tak? Ini kamu kena ingat efek utama dia adalah A. A adalah efek yang paling obvious, nampak? Iaitu bentuk dia bertukar. Nampak? Bila bentuk dia bertukar, A akan berubah sifat. Dan awal-awal tadi saya beritahu kamu, dalam kuadratik ketua dia adalah A yang menunjukkan sifat kuadratik. Kalau A dia berubah, yang lain pun insya-Allah akan berubah. Dia jadi situ dia. Okey, jadi secara khususnya kalau berlaku pantulan, kalau kamu tengok betul, asal dia yang ini adalah fx, asal dia yang atasnya sama dengan negatif x kuasa 2 campur 6x campur 5. Ni. Nampak? Bila dia pantul apa jadi? Fx sama dengan, dia tukar simbol aja. X kuasa 2 positif negatif 6x ni negatif 5. Ni jadi sebenarnya. Cerita dia. Shortcut dia. Tapi kena faham lah. Kamu tak boleh lah tahu shortcut. Bila kamu tahu shortcut, kalau dia suruh okay, kamu jam. Dia suruh cari nilai minimum, kamu pun tak tahu. Apa bahasa simetri? Kamu pun, simetri macam mana? Kamu tak tahu. UI. Memang kalau saya bagi tahu ni begini dulu, nampak macam senang je math. Math senang bila kita tahu. Okay? Dia tak suka sebenarnya. Bila kita tahu macam mana, kenapa dia jadi, kita boleh explain ke orang. Macam mana jadi kita boleh explain. Orang tanya, macam ni je ke? Panjang cerita ni. Kamu pun cerita dah, Lukin. Pantulan macam ni, macam ni. Sebab bahagian ni biasanya nanti dekat sekolah, nanti bila kamu dah sampai kat sini, kawan-kawan akan tanya. Kalau kamu boleh jawab, ramai akan tanya, macam mana kamu jawab Macam mana? Kau jangan cakap pula, masuklah tuition dengan cikgu Man. Itu betul juga kan? Tapi kamu tolong explain. Tolong tunjukkan jabatan kamu. Kan? Betul kalau dia orang nak tuition sekali, ajaklah tak apa. Tapi yang saya nak, bukan nak cerita tentang tuition kita tak ada. Cerita pula, kamu faham. Kamu faham. Maksudnya, kamu kena bagi tahu yang kamu faham. Kongsi dengan kawan-kawan. Kita macam ni, apa jadi semua. Okay? Tengok soalan seterusnya. Dah last ke? Praktis 1.1D. Gambar dia tak nampak sangat. Gelap je. Tapi saya rasa saya tahu gambar apa. Sebidang tanah. Gambar dia gambar macam apa. Ada padang bola lah. Padang bola gambar dia. Dia padang bola. Cuba baca. Cuba baca dulu. Boleh? Okay. Nanti sambung terus. 1.1D. Okay, 1.1D. Kita dia adalah berkenaan. Satu ada gambar rajah dia bagi. Gambar dia kotak je saiz tanah. Kan? Lebar panjang dia X tambah 20. Lebar dia X tambah 5.
Okey, rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah. Panjang X tambah 20, lebar X tambah 5. Okey. Bentuk satu fungsi bagi luas. Fungsi bagi luas. Apa benda eh? Ingat tadi, apa fungsi? Yang ambil MF pun dah komplement tu. Maksudnya apa? Luas. L. Nampak? Fungsi boleh dia tulis L je tak? Kena ada kurungan. L apa? LX. Senang je cerita dia. Apa LX? Pasal apa? Pasal luas. Apa formula luas? Panjang darab lebar. Itu cerita dia. Ini kita panggil dia fungsi luas. Boleh? Boleh ketinggalan macam ni. Adakah ini kuadratik? Tak. Kembangkan. Jadi apa kat sini kembangkan? X 5. Kan? Yang boleh congak terus. X kuasa 2. X 5. 5x. Bawah pula 20x. 20x. 25. 100. Susun bagi cantik. X kuasa 2. X dengan X ada 2 orang. Boleh cantumkan dia. 20 campur 5 campur 20 akan dapat 25x. Campur 100. Okey? Dapatlah dia punya fungsi luas. Okey? Tapi kat sini kalau tengok dalam soalan matematik, biasanya banyak kamu akan jumpa benda expand macam ni. Ni saya nak tunjuk expand saja. Expand saja. Contoh boleh tanya kejap. Nanti kita sambung balik soalan tu. Okey, contoh saya bagi kamu. X campur 3, X tolak 5. Ini senang. Itu kalau kamu nak expand, kalau depan dia X dengan X, ini maksudnya sangat senang. Apa kamu buat? Yang pertama, X akan jadi X kuasa 2. Kemudian dua-dua nombor ni kamu hanya perlu campurkan. Campurkan saja. 3 tolak 5 maksudnya negatif 2X. Sekarang kita tahu, dalam kuadratik, orang kedua X. Yang belakang dia berkuat, dua-dua ni kamu darab. Campur dan darab. Darab akan jadi negatif 15. Kita panggil dia, yang depan ni hasil tambah, yang belakang adalah hasil darab. Kita expand biasa. Okay? Tapi kalau ada nombor, cerita lain. Contoh, bagi kita kisahlah. Kalau tak ada nombor. X tolak 6. X tolak 7. Oh. Jangan. Oh. Kelas kamu ni memang favorite time orang telefon. Semalam ada orang telefon, hari ni ada orang telefon. Oh. Suka-suka orang telefon dan ni. Kau tidak ada pula gitu. Anak expand Kalau X dia single. Senang. Jawapan kita X kuasa 2. Ambil dua-dua ni, kita tambah. Tolak 6, tolak 3. Dapat tolak 9X. Bawah kita buat apa? Darab. Negatif 6 darab negatif 3, 18. Ini kalau single. Single senang. Kalau ada nombor pun sama. Dia buang. Cuma dia ada lain sikit. Ada nombor dia lain sikit. Okey? Ini faham kalau single tambah darab. Tambah darab. Kalau single. Jadi kamu boleh expand cepat sikit lah. Kalau ada nombor pula. 2X campur 1. 3X campur 2. Contoh Okay. Jawab okey. Okey. Patut. Yang depan dulu. Kita akan buat yang depan yang belakang. Tengok. Yang depan sini. Yang belakang sini. Jadi kita tahu kuadratik kita ada 3 orang. Yang depan 2 kali 3, 6 X kuasa 2. Yang belakang
satu darab dua. Nampak? Yang tengah ada problem sikit Yang tengah sebenarnya, yang tengah kita ambil ujung dengan ujung, tengah dengan tengah. 2 kali 2 campur dengan 1 kali 3 3. Itu boleh juga apa? 7 X. Okey? Kalau buat macam ni tak apa, salah. Hari ni tentu kalau nak tongak, kita tongak apa? Kita dah kita tongak. Jangan kata ni 4x campur 5. Okey, 2x tolak 1 tentu. Jadi bila kamu dah faham, depan dengan depan 4 darab 2, 8x kuasa 2. Belakang 5 dengan negatif 1, negatif 5. Jadi kalau soalan tu objektif, kita dah ada pilihan awal-awal. Jadi yang tengah macam mana? 4 kali negatif 1, negatif 4. 5 kali 2, 10. Maksudnya kesimpulan kita 10 tolak 4. Jawapan kita akan dapat 6. Itu contoh kalau expand. Jadi ni biasanya dulu dia ajar tingkatan 2. Masa ungkapan dan juga kan tingkatan 2. Kembang luaskan tingkatan pun dah tak ajar tingkatan 2 dah. Kan? Okey, nanti dia kurang lah kan. Kau boleh dapat idea dia kan. Kau boleh gunakan. Right. Kalau lupa, kembalilah kepada yang asal kembang-kembang. Okey, itu soalan contoh apa ni? Kuadratik. Boleh kan? Okey. Jika luas tanah ialah 250, tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Tuliskan satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Tengok. Ayat itu. Dia kata luas sama dengan 250. Jadi kita punya persamaan sudah jadi X kuasa 2 campur 25X campur 100 sama dengan 250. Bila ada nombor, dia bukan kunci. Bila dia bukan kunci, nombor belakang. Kalau kunci depan. Cara tulis dia. Okay? Kemudian dia nak apa? Dia nak persamaan. Persamaan kuadratik. Awal-awal saya dah cerita tadi. Kalau yang senang ya. AX kuasa 2 campur BX campur C. Ini kita panggil dia ungkapan kuadratik. Nampak? Nampak warna merah. Okey. Kalau nampak merah ni, jawab saya dah ambil dah. Okey. Yang kedua, FX. AX kuasa 2 campur BX campur C. Ini kita panggil dia fungsi kuadratik. Nampak? Dia jadi pula AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan kosong. Ini jadi persamaan kuadratik. Nampak? Okey, jadi dia nak apa? Dia nak macam ni. Dia nak persamaan. Dia maksudnya apa? Persamaan kena jadi sama dengan kosong. Dekat soalan dia beritahu. Senang je lah. Ada setengah soalan dia nak beritahu. Kau pandai-pandai lah aku nak tahu. Kalau dia tanya, okay, tukarkan fungsi berikut kepada persamaan kuadratik. Jika fx sama dengan 7, contoh macam-macam dia buat. Berganti je. Jawapan kita akan buat apa? 250 kena pindah sebelah. Dia akan jadi x kuasa 2 campur 25x campur 100 tolak 250. Sama dengan kosong. Jadi yang ini kena selesai, kena kira lah. Jawapan saya akan dapat x kuasa 2 campur 25x tolak 150 sama dengan kosong. Ini namanya apa? Persamaan kuadratik. Okey? Contohlah kalau dia tu nak selesaikan. Ni. Jadi mungkin kita tak belajar ini, saya tulis je. Untuk nak selesaikan
persamaan kuadratik. Contoh soalan ni, daripada soalan ni kamu akan dapat A dia sama dengan 1, B sama dengan 25 dan C sama dengan negatif 150. Kalau dia suruh selesaikan, apa kita buat? Kamu tekan kalkulator. Okay, kalkulator kamu jenis apa? Cuba beritahu kalkulator kamu jenis apa? Okay. Cuba beritahu. 570 apa kod dia, warna apa? Sebab dia takut yang lain ni. Kalau nak senang, kau buka je kamera, kau tunjuk kat saya. Tunjuk lah kawan. Buka kamera, kau tunjuk. Senang. 3 orang je. Boleh tunjuk. Kan? Buka kamera, boleh tunjuk. Mana kalkulator kau? Tunjuk kejap, saya tengok. Type jenis dia. Ada kalkulator tak? Ada yang tak ada kalkulator ke? Cikgu macam mana? Cikgu, macam mana? Buka kamera, tunjuk dia. Buka kamera, tunjuk dia. Saya tak ada kamera. Oh, tak ada. Orang pakai laptop kan? Apa, dia punya kod dia atas tu? Apa kod dia? Saya tak tahu lah. Dekat atas sebelah kanan, dia ada nama kalkulator tu. Kau pakai kalkulator apa? Casio. Casio, kemudian nombor? FX 570. FX 570. FX 570. Okey. Warna? Warna putih. Hitam. Hitam. Okey. Ni Elisha macam mana? Ada kalkulator ke? Ada. Apa jenis dia? Warna hitam ke? Warna hitam. Hitam ke putih? Warna kelabu. Okey. Maksudnya warna kelabu. Warna kelabu. Okey. Silver ke? Yang silver ke? Silver. Kelabu macam ni. Kelabu. Okey. Apa nanti kita tekan kalkulator kita tahu. Nilia ada kalkulator Nilia, ada tak? Hitam, putih, kelabu, silver. Warna apa? Hitam. Okey, cantik. Betul kan? Biasanya, saya beritahu biasanya, kalau kalkulator tu warna hitam tu, yang kau pakai 570 lah, dia ada tak kisah kod depan, kod belakang, tak kisah. Kod tengah yang penting. Nombor dia 570. Dia boleh, yang kamu dah belajar masa mod 3 dulu lah, kamu boleh guna kalkulator kan, selesai kan ni. Masa kamu boleh gunakan mod tu. Yang mod, kamu tekan ambil equation tu, EQN, kan. Kemudian kamu pergi cari degree. Degree pilih nombor 2 sampai dia keluar A. Ada tak? Dia keluar A, kan? Kalau dia keluar A, masukkan A kita ni contoh 1 tekan sama dengan dia keluar B pula. Masuk B 25 tekan sama dengan dia keluar C pula. C masukkan negatif 150. Kamu tekan sama dengan dia keluar jawapan X dan dia keluar X saja. X1 dan X2. Nah, itu normal kalkulator kan. Kalau yang kalkulator yang latest warna putih tu saya dah tahu. Itu lain macam sikit. Dia canggih. Bila dia canggih dia lain macam sikit. Ini untuk apa? Selesaikan. Soalan kita ni dia tak tanya.
Dia tak tanya pun selesai kan. Cuma mungkin nanti ya, nanti dia akan tanya untuk selesaikan kan. Okey. Habiskan. Jadi soalan seterusnya nombor 2. Okey Nombor 2. Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Hasil darab umur Aiman dengan umur adiknya adalah sama dengan umur bapanya semula. Jerry. Diberi umur bapanya ialah 48 tahun. Dan umur adik Aiman ialah P tahun. Tulis satu gambaran dalam sebutan P. Okey, kita tulis tu. Yang kita tak ada sekarang kita ambil Aiman dulu. Aiman saya ambil contoh, saya gunakan Aiman, saya guna skill tau. Aiman. Adik dia, adik Aiman dia kata suruh pakai huruf P. Tanda tadi kan. Kemudian bapa Aiman. Bapa Aiman dia beritahu nombor. Bapa dia 48. Apa yang terlibat tu? Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Kita nampak. Aiman berumur 4 tahun lebih tua. Maksudnya, umur Aiman tolak umur adik. Sama dengan 4. Maksudnya, Aiman lebih tua pada adik dia 4. Okey, itu cara kita baca Pasal darab umur Aiman dengan umur adiknya. Okey. Aiman darab adik sama dengan umur bapa dia 48. Tulis ketersamaan dalam sebutan P. Jadi soalan dia nak apa? Tulis satu soalan kuadratik dalam sebutan P. Bila dia kata persamaan kuadratik dalam sebutan P, persamaan kuadratik maksudnya apa? Persamaan kuadratik maksudnya dia mesti sama dengan kosong. Tapi yang dia nak P, A dia tak nak. Itu maksudnya. Dia nak P, A tak nak. Bila A tak nak, kita kena keluarkan A. Macam mana keluarkan A macam ni? Keluarkan A. A sama dengan pindah P pula. 4 tambah P. Bila dia nak P, dia tak nak A, kita keluarkan A. Ini cara keluarkan A. Bila dah keluar, macam mana nak hilangkan A? Masuk kat bawah ni. A masuk. Bila A masuk, kita akan dapati P darab dengan A. Apa dia kita? 4 campur P, lagi senang kita tulis P campur 4. Sama dia situ sama dengan 48. Sekarang dah nampak. Baru nampak kita boleh buat kuadratik persamaan dalam sebutan P. Apa jawapan kita jadi? P expand. P kuasa 2 campur dengan 4P. Ni pindah sebelah. Tolak 48 sama dengan kosong. Maksudnya dah jadi. Daripada apa? Persamaan kuadratik. Dan soalan ni setakat ni je. Soalan boleh sambung. Soalan boleh sambung dia tanya, berapa umur Aiman? Nampak? Kalau dia nak sebutkan mana berapa umur Aiman, kamu kena guna kalkulator. Bila kamu guna kalkulator, kamu akan dapat P. Dapat P, tulis kat sini, dapatlah umur Aiman. Tapi soalan ni tak tanya. Okey? Untuk yang kita belajar hari ni, banyak ni, dia takat ni je. Saya tak masuk lagi bahagian yang seterusnya. Itu penyelesaian persoalan kuadratik tadi. Kamu kena faham apa? Yang pertama, kena faham macam mana nak buat ungkapan kuadratik. Yang kedua apa? Fungsi kuadratik. Kena faham fungsi tadi. Fungsi kena tahu apa? Minimum, maksimum, bentuk graf, pintasan Y, titik dia, bentuk masam, bentuk senyum, semua kena faham.
Okey. Persamaan kuadratik hanya maksudnya apa? Fungsi yang mana disamakan dengan kosong. Itu namanya persamaan kuadratik. Ungkapan kuadratik, ungkapan saja tak ada sama dengan ungkapan kuadratik. Boleh? Okey. InsyaAllah hari ini kita setakat ni dulu. Ada soalan? Ada apa soalan? Kamu dah tak belajar belum? Dah. Dan okey, rasa minggu ni saya tak belajar ni sikit InsyaAllah kamu akan lebih faham ni bila kamu duduk dia sama. Dulu kamu teringat apa yang saya bagi tahu Jadi insyaAllah. Jadi hari ni kita habis awal sikit insyaAllah. Sempatlah kamu rehat sekejap. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa masalah, kamu hanya perlu masuk dalam dulu WhatsApp saya. Kalau ada soalan tak faham tak boleh nanti kamu buat apa, kamu hanya perlu snap gambar. Snap gambar letak kat grup, saya akan tolong. Jangan risau. Tapi kau jangan snap satu page itu saya yang buat over kamu. Tak cik. Yang mana masalah snap saya tolong. Jangan risau. Tolong jangan risau sebab tu yang mana apa masuk belajar dengan saya ni, grup WhatsApp tu adalah percuma, tak payah-payah, itu free consultation. Nak tanya apa pun, dalam seminggu mungkin kita akan jumpa sekali je seminggu. Nampak? Jadi kalau ada masalah, macam mana nak jumpa, tak jumpa, tapi WhatsApp pun ada. Tanya. Setiap hari ke tanya? Tak ada masalah. Sebab saya nak, ada orang belajar ni dia fobia matematik. Ni kita nak hilangkan sikit-sikit, pelan-pelan. Supaya kamu rasa macam kamu sebenarnya boleh buat matematik. Sebab matematik penting bukan sebab kita nak lebih pandai, tak ada, memang kita dah pandai dah. Manusia adalah the best creation, yang paling pandai tu. Jangan risau. Semua nak gunakan kepandaian bagaimana. Okay. Assalamualaikum. See you next week. Selamat. Okay. Baik.